Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda telah mendapatkan video case study 50,000 likes Facebook tanpa kos. Alright, selepas ini anda akan diberikan satu video. Anda tengok video itu step by step dan pastikan buat. Dan bila anda buat, insya-Allah anda akan dapat hasil. Pertama, like anda akan meningkat tanpa sebarang kos walaupun 1 sen. Yang kedua, insya-Allah sale anda akan meningkat berkali ganda. Jumpa anda dalam video seterusnya. Okey, baik. Dalam video ni kita akan belajar dan tengok bagaimana untuk anda meningkatkan bilangan likers secara free of charge. Okey, sehingga 50,000 likes. Okey, so ini adalah case study sebenar. Saya akan merujuk kepada dua page ini. Okey, pertama page Diari Kurus, yang kedua page tempahan pakaian Aziz di Closet. Okey, so ini adalah case study sebenar dan sudah dilakukan oleh orang yang sebenar dan mereka mendapat result yang cukup hebat. Okey, so pertama sekali kita tengok di page pakaian tempahan Aziz di Closet ni. Beliau adalah salah seorang student Fana Evo, student saya. Baik, so apa yang beliau buat adalah pada peringkat awal ada beberapa elemen di dalam fanpage ini yang ditukar dan akhirnya menyebabkan fanpage ini mendapat hampir 50,000 like. Okey, tengok kat bahagian ni ada 50,000 like organic. Okey, organic ni maksudnya adalah tanpa buat FB ads. Okey, maksudnya dia naik secara orang like willingly, orang nak like. Okey, so tanpa buat FB ads, so namanya organic. So naik lebih kurang sekarang ni kalau kita tengok 50,462 people like this. Okay, baik. So macam mana, apa yang Aziz buat? Okay, peringkat awal Aziz buat page ini. Beliau menggunakan nama pakaian tempahan pakaian sahaja, kata silap saya. Okay, so selepas itu beliau buat fanpage ni, beliau ditegur oleh salah seorang liker beliau. Liker beliau bagi tahu, why not you tukar nama you, instead of Aziz tempahan pakaian, you buat tempahan pakaian, you letak nama you. Okay, dia bagi tahu, bila you letak nama you, then lagi senang orang nak cam fanpage ni. So beliau tukar, first step beliau tukar tempahan pakaian, beliau letak Aziz di Closet. Okay, itu first stage beliau buat. Alright. Yang kedua adalah, apa yang beliau buat adalah beliau tukar profile picture ni. Okay, dulu profile picture beliau hanyalah gambar baju. Okay, so bila beliau update status ke apa semua, dia akan nampak gambar baju dekat sini. Setuju tak? Okay, kalau beliau update status apa semua, okay, ada gambar baju kat sini. So bila ada gambar baju sahaja, maksudnya adalah orang takkan kita kena faham, people follow people, orang follow orang lain. So kalau letak gambar baju dekat sini, dia tak ada emosi. So orang nak follow pun orang fikir 2-3 kali. So bila Aziz tukar saja profile picture ni daripada baju kepada gambar beliau sendiri, dia punya likes naik mencanak-canak dan sale naik sangat-sangat cepat. Sebab apa? Bila orang tengok ada Aziz dekat sini, nama tally dengan gambar tuan punya ni, orang akan lebih percaya. Okay, baik. So seterusnya adalah, apa yang Aziz buat adalah di fanpage beliau, kalau tengok kalau kita pergi go through fanpage beliau, okay, beliau sangat suka share. Okay, beliau sangat suka share apa yang beliau buat. Okay, contoh. Alright, ni contoh. Yang ni guna contoh baju saja, material lycra. Ini baju dengan legging kanak-kanak. So, beliau buat step by step apa yang perlu dibuat. Okay, tengok ni. Saya go through satu persatu. Okay, memang power, memang sangat-sangat power. Beliau tunjuk step by step apa yang perlu dibuat oleh orang yang nak belajar menjahit. Okay, bayangkan, tengok step by step. Nak buat apa, nak potong kat mana,
Setiap step yang beliau buat, setiap step beliau akan ambil gambar. Okay. Now, what happen is, tengok detail, very detail. Okay, very detail beliau buat. Okay, alright. Tengok, sampai siap lagging tu. Power kan. So tengok, cantik, saya share, thank you, comel, impian anak, teristimewa. Tengok orang komen, 11 komen. So can you imagine, dengan posting macam ni, orang akan percaya dengan beliau. Okay, so tengok orang like 300 like, komen 10. Okay, tengok lagi. Tadi ada yang tanya, Aziz repost balik, ni apa ni? Pola seluar tidur atau palazzo kanak-kanak. Okey, tengok kita tengok, kita buka. Okey, tengok. Okey, ni tengok ni, siap ada formula calculation. Dia bagi tahu semua. Tengok, bila dia bagi tahu formula ni, orang akan sangat appreciate. Kita tengok 50 share. Share ni yang penting, 50 share. Kemudian tengok bahagian komen. Ada 13 komen, tapi kenapa tak keluar komen ni? Okey, tak apa, no problem. Tak keluar komen tu. Okay. So tengok detail, very cawat berapa, punggung berapa. So bila anda bagi maklumat yang macam ni, quality punya maklumat, orang akan sangat-sangat appreciate. Bila orang sangat appreciate dengan apa yang you buat, basically orang akan percaya. So zaman sekarang ni zaman orang susah nak percaya. So bila orang dah percaya, contoh macam Aziz ni, orang dah percaya, apa yang berlaku adalah orang akan mula bertanya apa yang akak jual. Okay. So basically sebenarnya Aziz jual pola baju. So selepas beliau share banyak-banyak ni, beliau akan ada posting untuk menjual. Okay, contoh posting menjual dekat atas ni, kat silap saya ada ternampak posting menjual. Okay, okay ni contoh. Alhamdulillah, tempahan dari seorang customer, set jubah cut, set princess cut, set empire cut, set palazzo, set dan sebagainya. Okay, alright. So ini posting menjual. Yang lain posting untuk sharing. Siap tengok orang tanya di mana kedainya, cuba jangan tak cuba, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas Tuesday dikongsi, happy sangat bila customer suka hasilnya. Okay, nampak tak? So beliau share banyak-banyak dekat page supaya orang percaya, dan akhirnya baru beliau menjual. Kita setiap posting ni jual. Itu yang menyebabkan bilangan orang komen, orang share, orang like tu kurang. Bila bilangan share, komen, like tu kurang, basically organic traffic yang kita dapat pun akan berkurang. Okay, so anda kena faham, ini adalah case study sebenar. Right, Aziz, kalau tak silap saya, beliau boleh buat seminggu banyak kalau saya bagi tahu berapa, nanti beliau marah. So basically sangat banyak dengan cost, zero cost. Kalau tak silap saya, lebih daripada tak apalah, tak kisah tapi sangat banyak. Okay, beliau pada peringkat awal, cuba bayangkan, beliau pada peringkat awal beliau buat seorang-seorang sahaja. Okay, sekarang beliau ada 3 orang pekerja dan beliau terpaksa buka satu tempat untuk menjahit khas untuk tempahan daripada customer yang wujud di Facebook. Pertama, beliau tak buat FB Ads pun. Yang kedua, beliau suka share. Yang ketiga, sales beliau sangat banyak. Okay, apa yang beliau buat? Pertama, kena faham, tukar nama page anda kepada nama yang orang faham. Tempahan pakaian ni orang faham. Jangan nama brand yang pelik-pelik yang orang tak faham. Yang kedua, tukar gambar anda. Apa saja brand anda, tukar gambar anda. Yang ketiga, step ketiga adalah anda perlu dan wajib share banyak-banyak di page anda. Okay, so case study kedua adalah di hari kurus. Okay, di hari kurus ni kita tak ada gambar. Okay, no problem. Tapi saya sangat sarankan letak gambar lah kalau anda buat bisnes. Okay, di hari kurus ni mission dia lain. Okay, so contoh di hari kurus, kita tengok kami lebih fokus kepada share. Kita tengok setiap posting yang kami buat, setiap posting yang di hari kurus buat, dia akan dapat 14 share. Tengok, 4,500 people reach. Okay, dekat sini pun 4,823 share. Okay, contoh yang ni 39,000 people reach. Okay, ini zero cost zero cost. Tengok orang komen. Tengok share ada 210 share. Dan bila tengok orang komen, jom buat. Okay, diorang siap buat kedai kopi dekat sini. Beli buah dulu. Okay, bagus untuk kita sebagai peniaga. Bila orang buat kedai kopi di fanpage kita, sebenarnya kita berjaya menggunakan
social media. Okay, right, contoh ni 31, okay, 30 share. So basically bila orang klik share, bila orang nak baca benda ni, contoh yang benda kat atas ni, orang nak baca, basically mereka akan klik, betul tak? Mereka akan mereka nampak di Facebook, mereka nak baca, mereka dah share dengan orang lain, okay, dah sampai 39,000 orang. So tujuan Diari Kurus punya fanpage ni hanya satu, nak bawa orang pergi ke fanpage, ke website, dan di website ni kita nak kumpul database. Okay, cuba tengok okay, ni adalah tempat untuk kumpul database. Okay, tadi yang pop up tadi anda dah tengok saya dah klik cancel kan. Dekat sini sebelah ni pun ada untuk kumpul database, nama dengan email. Kemudian ni orang sukalah baca semua ni. Ni pun tempat untuk kumpul database. So basically Diari Kurus ni khas untuk kumpul database. Tapi apa yang anda kena faham adalah, tengok nama Diari Kurus, orang faham. Diari Kurus ni basically diari untuk kurus. Setuju? Kemudian di fanpage ni tak ada menjual langsung. Kalau anda go through fanpage ni, tak ada menjual langsung. Sama macam fanpage tempahan pakaian Azzi ni, tak ada menjual langsung. Kadang-kadang sahaja posting menjual. Kat sini pun semua posting adalah posting untuk sharing sahaja. So bila kita share, basically kita sharing konten yang berkualiti, orang akan bantu kita untuk share. Okay, contoh sini 230 share. Orang bantu kita ni untuk share. Sebenarnya mereka tak tahu, sebenarnya mereka sedang jadi ejen kita untuk mempromosikan kita punya fanpage dan juga website. So bila orang share, mereka tengok konten yang berkualiti macam ni, mereka akan klik like. So that's why like boleh dapat dengan cara zero cost. Dengan syarat anda tahu game dan cara untuk memanipulasi dan menggunakan full capacity social media. Saya harap video ini membantu anda buat perubahan. Ingat 3 step ini. Step pertama, tukar nama page supaya orang mudah faham dalam 2-3 saat. Yang kedua, pastikan ada gambar anda. Okey, gambar anda, atau kalau tak nak gambar anda, letak gambar manusia. Jangan letak gambar model, jangan letak. Yang ketiga, make sure di page anda sharekan konten-konten yang sangat berkualiti sehingga orang gatal tangan untuk klik share, like dan komen. So saya harap video ini membantu. Kita jumpa di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.